السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب سلم وهداية الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعرف بأوامرك ونعرف بنواهيك وإلهام الملائكة المقربين الخلوص وافتح علينا أبواب رحمتك وعلينا أسرار رحمتك. رب اشرح لنا صدرنا ويسرنا قال الشيخ تلا نفعنا بعلوم في الدارين. Dan sunat ia melafazkan dengan lidah seperti katanya. Dan sunat ia orang yang memandi melafazkan dengan lidah, kata dengan mulut, seperti katanya nawaitu raf'al janabah. Saja aku mengakatkan hadas janabah. Jika junub, jika hadas besar dia tu ialah junub. Jika junub maknanya dia kata begitu, dia niat di dalam hatinya begitu tadi, saja aku mengakatkan hadas janabah. Jika junub, jika adalah seorang itu berjunub. Jika junub, maka begitulah cara dia niatnya. Jika junub, jika adalah seorang yang mandi itu berjunub. Jika adalah seorang yang mandi itu berjunub, maka dia niat nawaitu raf'al janabah. Atau nawaitu raf'al haidi. Nawaitu raf'al haidi. Saja aku mengakatkan haid. Jika ada ia seorang yang mandi haid, mana orang yang putus daripada haid. Atau nawaitu raf'an nifasi. Nawaitu raf'an nifasi. Saja aku mengakatkan nifas. Jika ia seorang yang mandi itu nifas. Jika dia tu mandi kerana nak menyucikan nifas. Atau katanya nawaitu istibahatas salati. Atau dia kata dalam mulut, kata dengan mulut dan juga niat dalam hati, nawaitu istibahatas salati. Sajaku mengharuskan sembahyang. Ini pun memada juga. Sajaku mengharuskan sembahyang. Nawaitu istibahatas salati. Atau nawaitu ada al-ghusli. Nawaitu ini kena tambah sikit. Nawaitu ada fardil ghusli. Nawaitu ada fardil ghusli. Sajaku menunaikan fardu mandi. Nak tambah begitu ya. Sajaku menunaikan fardu mandi. Sajaku menunaikan fardu mandi.
Artinya nak ambil sebalik saja aku mandi fardu, mandi wajib. Fardu dengan wajib sama. Sajaku menunaikan fardu mandi. Artinya sajaku menunaikan mandi fardu. Artinya mandi wajib. Tepat fardu tu tersebut wajib pun boleh. Atau nawaitu fardal ghusli. Tak ada sebut adat. Lafaz adat tu tak sebut pun boleh. Tapi fardal tu mesti disebut. Nawaitu fardal ghusli. Adat tu tak sebut. Pun boleh juga. Sajaku mengerjakan fardu mandi atau mandi fardu. Boleh. Mandi fardu, mandi wajib. Boleh. Atau nawaitu raf'al hadasil akbar. Sajaku mengangkat hadas akbar. Kalau nak salin jadi bahasa Melayu, hadas besar. Sajaku mengangkat hadas besar. Artinya sajaku menyuci daripada hadas besar. Itu pun boleh. Sajaku menyuci daripada hadas besar. Itu pun boleh juga. Atau nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani. Nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani. An jami'il badani. Nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani. Maknanya, saja aku mengangkatkan hadas yang besar daripada sekalian badan, atau an jami'il badan, daripada sekalian badan. Itulah. Pilihlah mana-mana lafaz niat yang kita nak kata dengan mulut dan kita nak lakukan di dalam hati kita. Maka memadalah salah suatu daripada niat yang tersebut itu sah ke semua. Maka memadalah maknanya sah. Maka memadalah salah suatu mana-mana satu. Salah suatu yakni mana-mana satu daripada niat yang tersebut. Ambillah mana-mana tu memadai ke semua. Tetapi yang mekait itu afdal daripada mutlak. Jadi maknanya kalau tilik kepada memada tu, itu memadai ke semua. Jadi kita ambillah mana-mana satu daripada lafaz-lafaz tadi tu boleh ke semua. Tetapi dia katanya kalau nak tilik kepada bab afdal, dia katanya tetapi yang mekait itu. Yang mekait itu afdal, lebih afdal daripada yang mutlak. Tengok. Jadi kalau nak banding, nawaitu raf'al hadasil akbar. Dengan kata nawaitu raf'al hadasil akbar an jami'il badan, maka yang mana lebih? Yang akhir ni yang lebih. Sebab dia ada kait. Sebab dia ada kait dengan kata daripada sekalian badan. Tapi kalau kita tak kata an jami'il badan, tak kata daripada sekalian badan pun dah memadai. Tapi kalau kita kait dengan kata daripada sekalian badan, itu lebih afdal daripada mutlak. Mutlak tu mana tidak kait. Macam kalau dua yang akhir, nawaitu raf'al hadasil akbar, itu mutlak. Yang akhir ni nawaitu raf'al hadasil akbar an jami'il badan, maka an jami'il badan tu jadi kait. Maka yang ada kait tu lebih afdal daripada yang tidak ada kait. Tidak ada kait tu dikatakan mutlak. Tengok belum pada tu. Nawaitu ada'a fardil ghusli.
Nawaitu ada'a fardil ghusli. Kita ada sebut ada. Tapi selepas pada tu dia katanya nawaitu fardal ghusli, tak ada sebut adat. Tak ada sebut lafaz adat. Maka yang sebut lafaz adat tu terlebih afdal daripada tak sebut adat. Sebab sebut adat tu dikatakan kait, tak sebut tu dikatakan mutlak. Begitu. Tu panggil dia panggil kait. Gitulah. Jadi ada fardil ghusli, ada sebut adat dikaitkan dengan adat. Kalau nawaitu fardal ghusli maknanya tak ada sebut adat. Ada juga, tetapi afdalnya ada sebut adat daripada tak sebut adat. Jadi nak bandingnya, kalau kita niat sembahyang tu, sembahyang biasanya sajaku usalli fardaz zuhri. Kalau kita sembahyang seorang diri itu, kita niat sembahyang zuhur, usalli fardaz zuhri. Cukuplah. Tak kait dengan kata adat tunai pun, tak sebut adaan pun boleh. Tidak sebut bilangan rakaat pun boleh. Kalau kita sembahyang zuhur biasa bukan nak qasar, usalli fardaz zuhri cukup. Sebut adaan tu dikaitkan dengan adaan tu adalah afdal, adalah sunat. Lepas tu sebut bilangan rakaat arba'a raka'atin itu yang afdal daripada tak sebut bilangan rakaat. Lepas tu sebut lillah tu lebih afdal daripada tak sebut. Kalau nak bandingnya begitulah. Jadi maknanya dalam masa niat tu, mana-mana niat sekalipun, kalau kita itlaq boleh. Tapi kalau kait tu lebih baik. Begitu. Itu maknanya tetapi yang muqayyad, seperti kata an jami'il badan, dikait dengan kata daripada sekalian badan. Afdal daripada mutlak. Mutlak tak kata an jami'il badan. Begitu. Jadi maknanya yang paling afdal ni yang akhir ni lah. Sebab dia kait dengan jami'il badan. Begitu. Maka segala niat ini pada hak orang yang salim. Maka segala niat ini, lafaz-lafaz niat yang disebut tadi, yang dia sebut banyak cara tadi tu, itu pada hak orang salim. Itu untuk orang salim. Cara niat yang tersebut tadi tu, pilihan banyak tadi tu, itu untuk orang yang salim. Untuk orang yang salim. Adapun niat pada orang yang salisil baul, atau umpama salisil baul, seperti perempuan yang istihadah, sama dengan perempuan salisil baul tu, maknanya salisil baul tu lawan bagi salim lah. Salim tu maknanya orang yang sejahtera daripada penyakit. Itu cara niat orang yang sejahtera daripada penyakit. Tetapi kalau orang yang salisil baul, atau umpama salisil baul tu maknanya dia sentiasa keluar menitik air kencing dia. Salisil baul maknanya jadi air kencing dia tu menitik, tak putus-putus. Atau umpama salisil baul ialah perempuan yang datang darah istihadah. Yang datang darah istihadah, yang keliru di atasnya, yang mana haika, yang mana darah penyakit. Yang dia tak tahu kata darah tu darah haika, darah tak mesti. Asalkan istihadah saja. Maka tak boleh nak niat dengan lafaz-lafaz niat yang tersebut tu, tak boleh. Maka tiada memadai. Tu maknanya kalau orang yang tidak salim, orang macam salisil baul, perempuan yang datang darah istihadah, maka tiada memadai niat raf'il hadas, tak ada.
Nah. Saja aku mengangkat hadas, kalau wuduk hadas kecil, kalau janabah hadas besar, itu tidak memada. Atau bersuci daripada hadas pun tak memada juga. Saja aku menyuci daripada hadas kecil, hadas besar, maka tidak memada juga. Jadi tidak memada, tidak sah lah yang niat saja aku mengangkat hadas. Hadas tu kalau salisil baul tu maknanya mengangkat hadas kecil. Kalau istihadah tu mengangkat hadas besar. Atau bersuci daripada hadas, yang ni hadas kecil. Kalau umpama salisil baul, hadas besar seperti perempuan istihadah. Jadi maknanya ia tak sebutlah sini. Maksudnya begitu ya. Maka tiada memadai niat raf'il hadas, ini raf'il hadasil asghar pada masalah salisil baul, raf'il hadasil akbar pada masalah perempuan istihadah. Kena jaga begitu. Dia dah tak sebut akbar asghar di sini supaya jadi umum. Supaya jadi umum. Jadi melengkapi kedua-dua masalah. Raf'il hadas, ini hadasil asghar kalau salisil baul, hadasil akbar kalau istihadah. Atau bersuci daripada hadas, yakni hadas asghar, hadas kecil, kalau salisil baul, hadas besar kalau istihadah. Maka niat rupanya begitu tu tidak memadai. Hanya diniatkan orang yang tidak salim ni. Orang yang tidak salim, orang yang salisil baul apabila dia nak ambil wuduk, orang yang istihadah apabila dia nak mandi, maka dia niatnya istibahata fardhis salati. Nawaitu istibahata fardhis salat. Dia kena niat gitu. Nawaitu istibahata fardhis salati. Kalau nak kata dengan mulut begitulah. Nawaitu istibahata salati. Saja aku mengharuskan sembahyang. Saja aku mengharuskan fardu sembahyang. Atau saja aku mengharuskan sembahyang. Dia tak boleh kata mengangkat tu tak boleh. Menyuci tu tak boleh. Dia tak memada katanya niat raf'il hadas. Mana mengangkatkan hadas kecil besar tak boleh. Menyuci pun bersuci daripada hadas pun tak boleh. Hanya yang dia bolehnya, yang dia perlu niatnya ialah istibahata fardhis salat. Saja aku mengharuskan fardu salat. Saja aku mengharuskan fardu salat. Artinya saja aku mengharuskan salat saja pun boleh. Kenapa begitu? Sebabnya orang ni dia sentiasa berhadas. Orang yang salisil baul, perempuan yang istihadah, orang ini dikata pada dianya daimal hadas. Orang yang daimal hadas mana sentiasa berhadas. Orang yang sentiasa berhadas sebab kencing dia sentiasa keluar. Sebab darah istihadah dia sentiasa keluar. Maka dengan sebab kencing dia sentiasa keluar, dengan sebab darah istihadah dia tu sentiasa keluar, maka tidak ada jalan nak mengangkat dan nak menyucikan daripada hadas. Jadi maknanya dengan sebab kencing dia sentiasa keluar. Jadi maknanya nak kata mengangkat hadas tak boleh sebab kencing sentiasa keluar. Dia nak kata menyuci daripada hadas tak boleh juga sebab kencing dia sentiasa keluar. Nak menyuci macam mana kencing masih keluar. Nak mengangkat hadas macam mana kencing tu masih keluar. Begitu. Nak mengangkat mesti putus daripada kencing. Dan begitu juga nak niat saja aku mengangkat hadas besar.
nisbah bagi perempuan yang istihadah tak boleh sebab sentiasa darah dia keluar. Tak boleh nak kata bersuci daripada hadas besar, tak boleh juga. Sebab sentiasa darah dia keluar. Maka hanya yang dia niat tu untuk nak mengharus, nak membolehkan solat saja. Sebab tu yang dia niat ni, dua orang ni, orang yang daimul hadas, orang yang berkekalan hadas, dia niatnya mengharuskan solat. Jadi mana ia tak niat mengakakkan hadas. Jadi maknanya orang yang salisil baul, perempuan yang istihadah, hadas bagi dirinya, hadas yang ada kat dirinya tiada diakad. Jadi maknanya ia niat untuk mengharus membolehkan solat saja. Jadi maknanya orang ni sentiasa berhadas, maknanya duduk dalam berhadas sepanjang masa. Duduk dalam keadaan berhadas sepanjang masa. Jadi hadas dia kalau mandi pun tak terakad sebab sentiasa keluar. Maka tak dapat tidak dia niatnya untuk nak membolehkan mengharuskan solat. Kalau tak mandi, haram solat. Begitu. Jadi maknanya dia tak boleh nak niat mengakad. Sebab tak boleh nak akad sebab sentiasa keluar. Tak boleh nak menyuci sebab sentiasa keluar. Hanya niat istibahatus solat. Maka dengan sebab itulah jadi orang ni sentiasa berhadas. Mandi pun tak suci. Mandi pun tak terakad sebab tu ia niat istibahatus salat, mengharuskan fardu salat. Maka dengan sebab itulah kalau dia solat Fatihah, dia orang ni kalau tidak darurah tak boleh baca Quran. Ni perempuan yang istihadah, perempuan yang istihadah dia tak boleh baca Quran. Hanya diuzurkan untuk baca Fatihah dalam solat. Baca Fatihah dalam solat tu dimaafkan. Sebab jadi rukun solat. Maka lain pada Fatihah tak boleh baca Quran dalam solat. Lain daripada Fatihah dia tak boleh baca. Dengan maknanya orang perempuan yang istihadah dia tak boleh apa? Tak boleh baca surah. Selepas pada Fatihah tu tak boleh. Fatihah tu dibolehkan sebab rukun salat. Adapun surah selepas pada Fatihah tu adalah sunat, maka tak boleh dibaca. Jadi tak sunat bagi dia tu, bahkan haram kalau dia baca surah selepas pada Fatihah. Mana Fatihah diboleh tu sebab darurah. Nak tak baca tu tak boleh sebab rukun salat. Begitu. Dan tiada memadai meniatkan nawaitul ghusla atau nawaitut taharata dengan tidak sebut kait lain tak madah. Dan tiada memadai meniat nawaitul ghusla, saja aku mandi. Nawaitul ghusla, saja aku mandi, dengan tak sebut fardu, dengan tidak sebut fardu. Kalau fardal ghusli, madalah. Kalau sebut fardu, tak apa. Sajaku mandi, fardu sajaku menunaikan fardu mandi. Itu tak apa. Sajaku mandi saja tu tidak memadah. Atau nawaitut taharata, saja aku menyuci. Itu tak memadah. Nak memadah kena tambah sikit lagi. Sajaku menyuci daripada hadas besar. Begitu boleh. Nak niat sakat katanya sajaku mandi, sajaku menunaikan, sajaku menyuci, tak memadai. Semua yang nifas, yang haid, yang berjunub sekalipun, niat dengan dua cara ni tidak memadai. Mesti kalau ghuslah tu mesti kena ada sebut fardu. Mesti kena ada sebut fardu. Kalau taharah tu kena, kalau taharah menyuci tu mesti kena sebut daripada hadas besar. Kalau katanya nawaitul ghusla, saja aku mandi, sahajanya begitu. Atanya nawaitut taharata, saja aku menyuci dengan tidak sebut daripada hadas besar masalah, tidak memadai. Maknanya niat tu tidak sah. Kerana apa? Kerana adalah mandi
atau bersuci terkadang adat dan terkadang ibadat. Sebab kerana adalah mandi, ini perbuatan mandi. Kerana adalah mandi, yakni perbuatan mandi ini, atau menyuci, ini perbuatan bersuci, menyuci ini lah, bersuci dan menyuci, terkadang adat, ini terkadang perbuatan yang jadi adat, kebiasaan orang kita buat. Sebab mandi dan menyuci ini, kalau tidak ada apa-apa sekalipun kita mandi, nak pergi kerja tak ada berjunub, tak ada datang haid, tak ada apa masalah pun sekalipun, kita mandi. Balik bekerja panas-panas, berpeluh masalah, kita mandi. Bersuci pun begitu juga, ada yang adat. Dan terkadang ibadat, terkadang jadi ibadat. Ibadat tu mana kita buat sebab Allah suruh, sebab syarak suruh. Begitu. Maka dengan sebab perbuatan mandi ini, dia dilakukan. Perbuatan menyuci ada dilakukan dalam adat biasa dan ada dilakukan di dalam ibadat. Jadi maknanya perbuatan mandi, perbuatan menyuci terkadang adat, terkadang ibadat. Maka kalau kita niat nawaitul ghuslah, saja aku mandi. Kalau kita niat saja aku mandi, nawaitul ghuslah, saja aku mandi, niat begitu saja, maka tak boleh nak beza. Mandi itu mandi wajib, mandi adat ke mandi ibadat. Jadi tak boleh nak membezakan di antara mandi yang jadi adat atau mandi yang ibadat. Sebab Allah syarak suruh. Begitu juga kalau dia niat nawaitut taharatah, saja aku bersuci, saja aku menyuci, maka menyuci itu sakat tu tak boleh nak beza di antara menyuci adat ke menyuci ibadat ke, tak boleh nak membeza. Tak boleh nak membezakan. Padahalnya tujuan kita niat padahalnya tujuan kita niat tu satunya untuk nak membezakan adat daripada ibadat. Padahalnya tujuan disuruh kita niat tu ialah nak membezakan yang mana ibadat, yang mana adat. Dan satu laginya untuk nak membezakan di antara peringkat-peringkat ibadat. Sunat ke fardu ke masalan, yang sunat ke yang fardu, yang sunat kata sunat, yang fardu kata fardu. Sekiranya kalau jenis fardu, jenis perbuatan ibadat tu ada yang sunat, ada yang fardu. Seperti solat, seperti puasa, haji, umrah, ada yang sunat, ada yang fardu. Maka dengan kalau ada yang fardu, ada yang sunat, maka mesti juga kita menentukan yang mana fardu, yang mana sunat untuk nak membeza. Dan sekiranya mana-mana perbuatan yang ada dibuat pada adat kebiasaan manusia dan ada dibuat di dalam jadi ibadat, maka mesti membezakan yang mana adat, yang mana ibadat. Maka kalau dia niat nawaitul ghuslah, tak boleh nak membeza. Kalau dia niat sajaku mandi, sakat tu saja tu tak boleh nak beza. Adakah ibadat, mandi ni jadi ibadat ke, mandi ni jadi adat. Begitu juga kalau dia niat sajaku menyuci, nawaitul taharata, maka taharah menyuci dia tu masuk dalam adat ke nak masuk dalam ibadat, tak boleh nak menentu. Kalau gitu tak memada. Sebab tujuan asal niatnya ialah nak membezakan. Nak membezakan di antara yang adat dan ibadat. Dan nak membezakan peringkat-peringkat ibadat. Begitu. Bersalahan wudu. Bersalahan wudu. Sebab tu kalau wudu tu kita niat saja aku menyuci, boleh?
Sebab apa? Sebab wuduk ni tiada ada malaikat ibadat. Dalam adat biasa ada ke tidak perbuatan macam wuduk? Tak ada. Habis-habis tingginya basuh tangan, basuh muka. Nah, sehabis-habis tingginya kalau nak ada pun basuh tangan, basuh muka. Lepas makan berkumur. Itu ya kalau ada pun. Kalau wuduk-wuduk ni mana basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, itu dalam adat orang kita kebiasaan tu, maknanya kalau tak itu biasa buat tak begitu. Tak ada. Mana kalau ambil wuduk, ia tak ada malaikat ibadat. Tak macam mandi tu ada dua. Sebab tu tak mada kalau tak boleh nak membeza. Begitu. Dan jika masalah di situ, jadi masalah kata tiada manda niat nawaitul ghusla, kembali kepada tujuan niat. Tujuan niat nak membeza. Kalau tak boleh membeza, maka tidak sah. Sebab tu kalau kita katanya sembahyang zuhur, sajaku sembahyang zuhur, tidak sah niat. Sajaku sembahyang zuhur, maka tidak sah niat. Kalau tidak sebut fardu atau sunat. Sebab apa? Sebab zuhur ada dua. Zuhur wajib, zuhur sunat. Zuhur sunat tu qabliyah ba'diyah dia lah. Maka tak dapat tidak. Kena katanya fardu kena ada sebut. Untuk nak beza kata zuhur yang kita salat ni zuhur yang sunat, yang fardu bukan zuhur yang sunat. Dia mesti dalam niat tu mesti kena ada perbezaan. Kalau tidak kalau kita sebut niat tu tak boleh nak membeza daripada yang mana sunat, yang mana wajib atau yang mana adat, yang mana ibadat, maka tidak sah. Kaedahnya begitu. Kaedah niatnya ialah nak membeza daripada dua perkara. Apa dia? Membeza adat dengan ibadat, membezakan perangkat sunat ke wajib ke. Begitu. Maka begitulah. Seterusnya, dan jika berniat orang haid, orang perempuan ini sebenarnya dia mandi sebab dia datangan haid. Sebenarnya dia mandi sebab dia putus daripada haid. Tapi sampai masa dia mandi, dia niat sajaku mengangkat hadas nifas. Dia niat begitu. Sajaku mengangkat hadas nifas. Salah sebut. Nak suci daripada hadas haid, sebut nifas. Atau akasnya. Akas niat tadi. Akas tu mana sebalik. Akasnya sebaliknya. Mana berniat orang nifas. Niat mengakakkan hadas haid. Dia niat begitu. Tengok sekali lagi. Dan jika berniat orang haid, ni orang yang putus daripada darah haid, dia nak solat, dia mandi. Maka apabila dia niatnya mengakakkan hadas nifas. Mana dia niat saja aku mengakak hadas nifas. Begitu. Atau akas. Atau akas, maknanya orang yang nifas, dia niat sajaku mengakak hadas haid. Sah ke tidak? Jawabnya memadai. Memadai. Memadai maknanya sah. Sah tu ghayah dia kata. Jikalau dengan sengaja sekalipun, ni kalau cakap ada depan sengaja, jikalau di belakang sekalipun kita panggil ghayah. Kalau dalam kitab Melayu tu ada di depannya jikalau, lepas tu kat belakang tu ada sekalipun, kita panggil ghayah. Maknanya kalau begini pun sah juga.
Walaupun dengan sengaja sekalipun, sah juga ni. Cakap begitu panggil ghayah. Ghayah tu mana sehabis-habis. Pengelas. Maknanya, jadi maknanya memadai, maknanya kalau sengaja pun memadai, sengaja nak tukar. Orang haid sengaja sebut nifas. Orang nifas sengaja sebut haid. Walaupun sengaja nak tukar sekalipun, sah. Begitu. Sengaja kalau terlupa tu, kalau salah ingat tu lain lah. Walaupun sengaja sekalipun, sah juga. Apakah kalau salah sebut kan? Tengok. Kerana apa boleh sah semata-mata? Kerana tiap-tiap haid dikatakan nifas dan nifas dikatakan haid. Maknanya panggilan tu boleh tukar ganti. Yang haid nak panggil nifas, nak yang nifas nak panggil haid pun boleh. Sebab apa? Sebab nifas tu apa dia? Darah haid juga. Cumanya darah haid yang berhimpun. Cuma tengok dulu dia katanya nifas tu darah haid yang berhimpun masa mengandung. Jadi maknanya kalau kita katanya perempuan tu dia datang bulanan. Kalau ketika dia datang bulanan tu, kalau dia nak panggil, saya tak boleh solat sekarang sebab saya datang nifas. Salah ke tidak sebut begitu? Tak salah. Dalam lurah tu betul. Tak salah. Sebab dia boleh panggil, nak panggil nifas nak panggil haid pun boleh. Kemudian kalau dia lepas bersalin, dia datang darah nifas, dia kalau dia nak cakap saya tak boleh solat sekarang sebab saya datang haid lepas bersalin, tak salah. Sebab boleh dipanggil haid, boleh panggil nifas boleh panggil haid. Maknanya darah yang keluar bulanan boleh nak panggil nifas, boleh nak panggil haid. Darah yang datang selepas bersalin beranak tu, boleh nak panggil haid, boleh nak panggil nifas. Kalau begitu, boleh. Jadi maknanya ada dipanggil. Kalau begitu, kalau orang-orang haid, orang nak mandi lepas pada bulanan, saja aku mengakak ada nifas, biarlah. Sebab nifas tu haid tu nifas. Begitulah. Atau diniatkan mengakak hadas asghar dengan sengaja tiada sah daripada akbar. Kalau begini macam mana pula? Dia berjunub. Kemudian dia nak mandi lah ni. Dia berjunub. Kemudian dia nak mandi lah ni sebab nak solat. Maka sampai masa mandi dia niat saja aku mengakak hadas kecil. Mengakak hadas asghar, hadas kecil. Saja aku mengakak hadas kecil. Dia sebut begitu. Padahal dia nak mandi sebab dia berjunub. Lepas tu dia kata saja aku mengakak hadas kecil. Sebut kecil tu dengan sengaja. Dengan sengajanya. Jenis sengaja sebut asghar. Sengajanya ni sengaja sebut asghar. Bukan terlupa. Jenis orang nak main-main sikit kan. Jenis orang nak main-main sikit. Dia berjunub tapi dia niat saja aku mengakak hadas kecil. Sebut kecil tu dengan sengaja. Tu mana dengan sengajanya, sengaja seorang. Maknanya sebut asghar tu, sebut kecil tu dengan secara sengaja. Dia ingat, nak sebut besar ke nak sebut kecil? Sebut kecil. Padahal dia berjunub. Dia sengaja. Jawabnya, kalau sengaja sebut asghar, kecil, padahal dia nak mandi junub, tiada sah daripada akbar. Maknanya, tiada sah daripada akbar, maknanya hadas besar tu. Yang akbar tu hadas besar. Mana hadas besar, dia tidak sah. Dengan maknanya begini.
dia dia ambil air tuang kat kepala. Apabila ambil air tuang kat kepala, saja aku mengangkat hadas kecil, tuang kat kepala, turun kat muka, dia tuang kat tangan, tuang kat kepala pula, tuang kat kaki. Ya. Maka hadas besar tak terangkat. Walaupun dia dah basuh meratai kena air kat seluruh badan sekalipun, tidak apa? Tidak terangkat hadas besar. Tapi wuduk tu jadi. Wuduk tu jadi. Sebab apa? Sebab dia niat saja aku mengangkat hadas kecil, muka dia ada basuh ke tidak? Ada basuh. Tangan dia ada basuh ke tidak? Ada basuh. Kepala ada basuh ke tidak? Ada basuh. Basuh tu kuat pada sapu lagi. Kaki ada basuh ke tidak? Ada basuh. Tapi syaratnya bertertib lah. Maka wuduk jadi. Wuduk jadi, tapi hadas besar tak jadi. Itu mana tiada sah daripada akbar. Tiada sah daripada akbar. Itu maknanya begitu. Tapi kalau dia jadi maknanya rupa wuduk jadi tadi, kita katanya jadi, itu yang pertama, dia tuangkan di atas kepala, turun kat muka. Selepas pada turun tu, dia tuang kat tangan pula. Selepas pada tangan dua belah, dia tuang di atas kepala pula. Selepas tu, dia tuang kat kaki pula. Jadi ada tertib wuduk dah tu. Maka wuduk jadi wuduk dah. Jadi wuduk hadas besar tak jadi. Itu mana kata tiada sah daripada akbar. Tetapi kalau begini tidak sah kedua-dua. Dia ketika awal-awal dia tuang tu, dia tuang kat kaki dulu. Naik ke atas, naik ke atas, naik sampai kepala. Tapi dia niat saja pun mengangkat hadas kecil, sambilan jiruh kat kaki, sambilan niat. Saja pun mengangkat hadas kecil, maka tak madai kedua-dua. Tak memadai jadi hadas besar tak terhasil sebab dia niat kecil. Niat hadas kecil. Wuduk pun jadi ke tidak? Tak jadi sebab tak ada tertib. Wuduk pun tak jadi sebab tak ada tertib. Jadi maknanya, pendek katanya dia nak mandi junub. Tapi dia sengaja niat hadas asghar, hadas kecil. Maka memang dah tentu katanya mandi tak jadi mandi. Hadas besar tak terangkat. Sebab salah di niat. Hadas besar tak terangkat sebab salah di niat. Kemudian wuduk jadi ke tidak? Tengoklah, kalau tak ada tertib wuduk, maka tak jadi wuduk juga. Tapi kalau ada tertib, maka jadi wuduk. Begitulah. Itu kalau sengaja. Itu kalau sengaja. Jadi maknanya tiada sah daripada akbar, maknanya hadas akbar tak terjadi, tak terhasil. Walaupun dah meratai basuh seluruh badan sekalipun. Gitu. Itu sengaja. Kalau tersalah, salah tu maknanya salah ingat. Salah ingat, dia berjunub, ingat perasan kata dia ni batal wuduk. Ada salah ingat kan? Ada salah ingat. Ada salah ingat tu. Boleh jadilah. Dia sudah makan nasi, ingat nak baca Alhamdulillah, tapi salah ingat Bismillah. Sudah makan nasi, Bismillah. Tapi salah ingat. Sudah makan nasi, ingat itu nak baca Alhamdulillah, tapi salah ingat kata dia baru nak mulai makan nasi. Dia baca Bismillah, tak salah. Kan? Itu rupa salah ingat. Rupa salah ingat. Itu maknanya tersalah. Salah ingat. Artinya dua-dua. Tersalah ni satunya salah ingat. Salah ingat. Jadi dia berjunub tapi ingat dia nak ambil wuduk. Salah ingat. Artinya terlacar lidah. Terlacar lidah. Nak sebut hadas besar, lidah kata hadas kecil. Begitu.
Tapi masalah telacak lidah taklah, sebab kita niat dalam hati, tak kata dengan lidah pun. Tapi kalau kita kata tersalah ni biasanya dua gitulah, salah ingat dengan salah telacak lidah. Tapi di sini salah sebab telacak lidah tidak ada, sebab kita niat bukan niat di mulut, niat di dalam hati. Kalau gitu ada satu saja. Macam mana? Salah ingat. Salah ingat. Dia ada nak baca lain, mulut keluar lain. Ada kala naik kenderaan, naik kenderaan tu baca apa dia? Bismikallahumma amutu wa ahya. Ada salah ingat kan? Dia banyak doa. Ada kalanya salah ingat, sibuk-sibuk tu salah ingat pun boleh jadi. Tengok. Maka atau tersalah, maka terangkat hadas akbar daripada pada segala anggota wuduk jua, yang lain daripada kepala. Kita untuk hari ini kita akhir di situ dulu. Pada kata atau tersalah, maka terangkat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.